خلق الذي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Kerana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini. Alhamdulillah. Syukur sangat. Hari ini hari Isnin. Atuk tak puasa hari ni. Isnin. Isnin day 23 Januari. Wow, dah nak habis dah bulan 1. Dah habis. Seminggu lagi habis lah. Habis. Tajuk kita hari ini. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas lah. Ikhlas ni. Aku bagi ikhlas ni. Ikhlas. Itu ikhlas. Adakah aku bagi tak ikhlas? Ikhlas. Aku bagi ikhlas ni. Betul ke? Betul. Oh, ikhlas. Dengan bukan dituturkan di mulut dan di hati juga. Keikhlasan itu mesti daripada lubuk hati hingga keluar ke mulut. Joy, ya. Mu masuk gua tu. MU masuk gua. Sedikit pesanan kepada mereka yang masuk gua, please. Why? Mana ada MU masuk gua? MU dah nombor 4 dah sekarang. Wow, draw dengan kalah dengan Arsenal semalam 3-2. Tapi apa ni, MU mendahului 1-0. Minit ke-90 kalah, itulah bola. Tapi yang masuk gua sekarang Liverpool. Jangan marah ya. Jangan marah. Kau day hari ini sema pagi bersama dengan Atuk hari ini. Sema kita ini ikhlas beribadat. Ada orang tak ikhlas beribadat, tak khusyuk tu. Yalah, kau tak ikhlas. Pelan-pelan lah. Jangan tak khusyuk kemudian kau tak ibadat. Tak boleh. Ibadat kena paksa rela ke tu? Tak kira lah. Paksa rela ke, paksa sungguh ke. Yang penting kau kena solat. Tak solat tak boleh. Dosa bro. Dosa. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan perbuatan buruknya. Membunyikan perbuatan dan menyembunyikan perbuatan baik. Dua-dua dia sembunyi. Dua-dua. Itu orang ikhlas. Dia tak nak tunjukkan dia baik. Dia tak nak tunjukkan dia buruk. Buruk siapa nak tunjuk kan? Kau nak tahu buruk kawan. Kau nak tahu buruk kita, tanya kawan. Kita takkan cerita. Nak tahu buruk A, kawan kita, kena tanya B. Tanya B, baru B cerita. Apa perangai dia? Buruk. Jadi kadang-kadang ikhlas itu adalah merupakan adunan di antara apa yang kita nak dengan apa yang kita niat. Maka di situ ada ikhlas. Apa kita nak, apa kita niat. Apa kita nak, apa kita niat dan apa kita buat. Wah, dia tiga serangkai. Apa kita nak, apa kita niat, apa kita ingin, apa kita niat, apa kita buat. Menarik tu. Mesti tiga serangkai baru jadi ikhlas. Mulut je ikhlas, hati tak. Ada juga orang kata gitu. Oh, tengok apa dia buat, mulut je cakap, perbuatan tidak. Jadi ada kaitan di antara hati, mulut, lafaz dan juga buat. Wah, cantik hari ni. Quote of the day. Hari ini bersama dengan Atuk hari ini sembang pagi. Ikhlas itu mesti bermula daripada niat. Dan niat terbaik ialah niat kerana Allah. Tidak ada kerana lain. Tidak ada. Kemudian lafaz. Aku ikhlas ni. Kemudian buat. Niat, lafaz, buat. Cantik. Betul ke kau niat nak tolong aku ni? Betul lah. Aku niat daripada tu rumah tadi memang aku nak tolong kau. Sekarang aku dah cakap dah aku nak tolong kau dengan ikhlas. Okey, jom. Aku akan tolong kau. Aku akan bayar semua hutang kau. Wow. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Ada ke kawan macam tu? Ada juga kawan. Aku niat ni. Aku niat dah. Aku nak bagi kat kau duit. Niat dah. Betul. Sekarang aku bagi. Online. Itu maknanya daripada niat, cakap, action. Talk, action. Cakap, niat, action. Jangan jadi NATO. Jangan jadi NATO. No action, talk only. NATO, no action, talk only. Itu is NATO. Ya, perindu Rasulullah SAW. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah. Amin. Salam 1 Rejab 1444 Hijrah.
Wah, satu Rejab kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah memperingatkan Atuk. Oh, jangan lupa. Puasa pun dah tak lama dah. Tak lama dah. 23 Mac kita puasa. Tak lama dah. Kalau 23 bulan, tak sampai 2 bulan dah. Tak sampai dah. Dah hari ni dah 23. 23 2 bulan lah. Tak sampai lah. Bulan 2 28 kan. 28. Bulan 3 23. Di Januari, Februari, Mac. 3 bulan lah. 3 bulan bro. 3 bulan kita akan puasa. Jadi hati yang ikhlas dan doa yang tulus adalah antara dua yang tak pernah boleh dipisahkan. Assalamualaikum. Dalam pagi tu hari ini puasa ke tu? Hari ni Atuk tak puasa. Atuk puasa. Zainab. Ya, Cik Nak. Cik Nak. Atuk tak puasa ini sebab ada kenduri. Jadi kita diafdalkan supaya meraihkan kenduri. Kalau daripada puasa sunat. Wah, iya. Tak sampai 60 hari lagi. Mana tak sampai 60? 23 Mac. Tak apa lah. Ni 23 Januari. 23 Februari. Kan? 23 Mac. Oh, betul lah. Betul lah. Hebat perindu Rasulullah. Hebat. Jadi orang yang paling ikhlas adalah yang paling menyintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang paling ikhlas menyintai girlfriend. Bukan. Orang yang paling ikhlas menyintai boyfriend. Bukan. Orang yang paling ikhlas menyintai makhluk. Bukan. Orang yang paling ikhlas adalah menyintai Allah dan Rasulnya. Bukan saja menyintai, percaya. Sebab apa? Sebab kena percaya. Percaya itu rukun iman. Tak percaya kepada Tuhan, habislah kau. Habislah. Tak ada harapan lagi. Kau apa day hari ini? Sembang pagi bersama dengan Atuk. Siang pagi hari ini tajuk kita ialah ikhlas dalam beribadah. Kena ikhlas. Barulah ada khusyuk. Baru ada kemanisan, ada kenikmatan. Tapi walau bagaimanapun, kalau tak ikhlas pun paksalah pasal solat ni. Kena paksa bro. Kalau nak sedekah, itu tahap ikhlas tau. Kalau ikhlas, tahap sedekah ni markah dia tinggi. Ada orang ikhlas, pahala ikhlas ni daripada 10 sehingga 7,000, 70,000 kata setengah ulama. Ya, Zasimah, selamat somak. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Niat kerana Allah. Amin. Doa yang terbaik, sihat keluarga tu. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Doa untuk semua rakan-rakan kita. Sahabatku of the day bersama dengan tu. Sembang pagi hari ni. Masih ceria. Ikhlas, buat ikhlas. Kalau kita buat kerja ikhlas, kita takkan kecewa tau. Kita akan tak kecewa, kita tak akan stres. Walaupun orang tak balas, tak apa. Walaupun respon yang tak baik pun tak apa. Sebab ikhlas. Itulah perjuangan yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah dia ikhlas berdakwah, ikhlas. Dimaki, dikeji, dibaling batu sebagainya. Dia ikhlas. Dia senyum je. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itulah pentingnya ikhlas. Tapi kalau kita tak boleh sabar macam itu, kita belum sampai kepada tahap ikhlas. Ikhlas itu penting. Jadi hubunganmu dengan Allah bergantung kepada hati yang bersih. Hati kena bersih bro. Hati jangan tak bersih. Hati jangan bersih. Kalau selalu membersihkan rumah kita saat hendak mengundang seseorang, maka begitulah juga kita harus membersihkan hati kita ketika ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bersih. Sebab itu nak solat kena pakai pakaian bersih, pakaian suci. Kalau baru-baru pun tak apa, lagi bagus. Dan kita bersedia untuk menghadap Allah yang besar, Akbar. Kalau kita nak menghadap raja, pakai pakaian, hebat, itu raja dunia. Ini kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala solat 5 kali kita menghadap Allah setiap hari tau. Sebab itu bagi orang yang suka syok sangat dengan Allah, dia menghadap lebih daripada 5 kali sehari. Macam-macam cara dia menghadap. Ini waktu duha, menghadap lagi kita. Jom kita menghadap Allah. Menghadap, kita suka. Jom menghadap. So, saya buat 4 so. Saya buat 2. Saya buat 8, buat 10, buat 12. Semua boleh. Tapi apabila kita syok menghadap Allah, kita akan buat 12. Rindu nak berhenti. Tak nak berhentilah solat ni. Tak nak berhenti, ya Allah. Nak lagi. Lepas buat 2, nak lagi. Buat 2, nak lagi. Nak lagi. Nak menghadap lagi. Itu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nak lagi, nak sama. Nak sama, itu baru bagus. Kerahsiaan. Ikhlas ini adalah perkara yang rahsia. Rahsia antara Allah dengan hambanya. Ikhlas ini tak ada orang tahu kecuali kita dengan Allah. Kita dengan Allah je tahu. Orang lain, orang lain tak tahu. Mulut boleh cakap, aku ikhlas. Tapi hati belum tentu. Hati belum tentu. Hati belum tentu. Jadi ikhlas. Ikhlas ni tak ada orang yang tahu pasal ikhlas. Pasal ikhlas tak ada orang yang tahu. Ikhlas biasa membuat amal yang kecil menjadi lebih besar. Bila kita ikhlas, kita rasa buat amal yang kecil je. Tapi dia akan nilainya besar. Cucu saya semalam dia pergi rumah atuk nenek dia. Adik abang dapat 5 keping. Duit RM1 5 keping, RM5 lah. Adik dapat 1 keping je. Abang dapat banyak, adik dapat 1. Jadi kalau bilang dari segi angka, abang dapat banyak lah, 5 keping. Adik dapat sekeping. Tapi nilainya, ini yang dikatakan nilai. Ikhlas nilainya sama nilainya. Maknanya kalau kita buat solat 4 rakaat 10, 12, kalau tak ikhlas, jadi nilainya setakat tu je lah. Tapi kalau kita ikhlas, maka nilainya tinggi. Sama juga sedekah, kalau kau ikhlas RM1, jadi RM7,000. Kalau kau tak ikhlas RM1, jadi RM10 je. Jadi ikhlas. Amalkan ikhlas. Cara kita nak mendidik mendidik kita supaya kita ikhlas. Ya, Cik Mi, betul tu. Saya buat solat lagi buat. Tapi macam mana nak dapat khusyuk dalam setiap solat kita? Bagus soalan Cik Mi. Cik Mi. Pertama sekali, khusyuk tak khusyuk kena buat. Itu penting. Cik Mi, khusyuk tak khusyuk kena buat sama. Sebab syaitan tidak akan berhenti mengganggu kita, terutama dalam soal solat. Kalau tak solat, tak ingat benda-benda mengarut ni. Solat je boleh ingat. Itu syaitan lah. Syaitan ada. Syaitan cukup takut apabila hamba Allah solat. Menghadap Allah SWT. Syaitan cukup takut dia. Terutama apabila kita membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Habis dia. Satu. Yang kedua, sebenarnya untuk khusyuk dalam solat ni, Cik Ming, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama iaitu peringkat sebelum solat. Kena bersedia dah. Sebelum solat, mana hati kita itu cinta nak solat. Katakanlah solat pukul 1:05. Pukul 12:50 dah ready dah. Mana kita memang bersedia. We are ready. Macam tu. Kita kena bersedia solat. Bersedia. Ambil wuduk awal. Daripada sebelum masuk waktu dah ready dengan wuduk. Dah ready wuduk. Ready wuduk. Kau boleh nak solat sunat dulu. Solat sunat wuduk dulu. Solat sunat duduk dulu 2 rakaat. Kemudian apabila masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur. Maka kita solat solat ba'diyah 4 rakaat. Solat ba'diyah zuhur 4 rakaat, bro. Cik Mi, buat 4 rakaat. Kemudian solat zuhur 4 rakaat. Kemudian solat ba'diyah pula. Tadi qabliyah 4 rakaat. Awal sebelum zuhur, masa zuhur 4 rakaat, selepas zuhur ba'diyah 4 rakaat. Macam itulah baru dapat khusyuk. Itu round yang pertama. Round yang kedua ialah fahami makna. Fahami makna dalam bacaan. Allahu Akbar. Biar hadir. Allah Maha Besar. Biar hadir. Tidak ada yang lebih besar daripadamu, ya Allah. Allahu Akbar. Biar fokus. Sebab itu apabila waktu azan, semua dunia kena tinggal. Tak kira apa pun ditinggal. Macam di Mekah, kalau waktu azan, semua kedai tutup. Tutup. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, niat dalam hati. Aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Biar jelas. Kemudian ada doa iftitah. Kena faham doa iftitah. Kalau boleh baca. Tak boleh baca tak apa. Itu sunat je. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Ini wajib. Allahu Akbar itu wajib. Mesti jelas. Perkataan Allahu Akbar mesti didengar di telinga kita. Mesti jelas perkataan Allah Akbar. Tak lafaz Allahu Akbar, tak sah solat. Dalam hati je. Tak jadi. Kena Allahu Akbar. Tak jadi. Jadi baru boleh. Mesti jelas. Allahu Akbar. Kemudian lepas itu kita baca
baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu penting. Tak ada Al-Fatihah, tak ada solat, bro. Tak ada Al-Fatihah, tak ada solat. Jadi kita kena baca surah Al-Fatihah dengan baik. Baca dengan baik, dengan betul. Seboleh-bolehnya. Kalau tak betul awal-awal ni tak apalah. Tapi kena mesti berusaha supaya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun tak sedap mana baca ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biar hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan Maha Pengasih dan Penyayang. Pemurah dan Penyayang. Kena jelas. Saya cita nanti jadi riak. Saya waktu Zuhur je buat solat sebelum Zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat lagi qada. Cantik. Tak, bukan riak. Ini kita dalam majlis belajar ni. Kita ni, Cik Mi kalau cerita dalam ni untuk berkongsi, menjadi pengejaran kepada diri sendiri dan rakan-rakan yang lain. Dan termasuk Atuk pun juga belajar juga. Atuk belajar juga. Cantik buat tu. Cantik buat. Qada kita buat, sunat kita buat, parallel sekali kan. Cantik tu. Jadi kalau solat sunat sebelum Zuhur itu dia panggil Qabliyah 4 rakaat. Kemudian buat Zuhur 4, kemudian Ba'diyah 4, kemudian buat 4 lagi qada. Cantik sangat tu. Jadi kalau bermula dengan solat sunat wuduk dulu, cantik 2 rakaat. Solat sunat wuduk dulu. Cik Mi kena buat solat sunat wuduk dulu. Solat sunat wuduk 2 rakaat. Solat sunat wuduk itu penting. Sebab solat sunat wuduk ini adalah diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Di mana Bilal bin Rabah, solat sunat wuduknya lah yang membawa dia ke syurga. Tapak kaki dah ada di syurga. Okey Cik Mi, tapi itu lagi kita buat lagi banyak. Syaitan mengganggu solat kita. Memanglah. Syaitan paling kuat mengganggu masa solat. Acu try pergi disco. Ada setan ganggu ke? Tak ada. You seronok je nyanyi disco. Nyanyi disco kan? Danduk ke apa ke? Tak ada. Setan tak ganggu. Sebab memang kau dah buat kerja setan. Ya tak payah ganggu lah. Tapi kalau buat kerja solat, ini kerja Allah. Kerja Allah. Ya Abidin, share the live. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan Cobra Day bersama dengan Atuk hari ini. Tajuk kita hari ini, ikhlas dalam beribadah. Jadi Cik Mi, maknanya baca Al-Fatihah tu mesti hadir makna. Kalau tak ingat satu persatu makna, ingat maksud pun tak apa dah. Tak apa dah. Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Biar hadir macam tu. Biar dia, ya Allah, aku sedar engkau lah menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah aku sembah, padamulah aku memohon pertolongan. Biar jelas. Tak ada, aku tak minta tolong dengan orang lain, ya Allah. Hanya denganmu je. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Aku tak sembah orang lain, ya Allah, aku sembahmu saja. Ikrar kita. Ikrar kita. Cik tak. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apabila kita minta pertolongan, padamu kami sembah, padamu pertolongan, kami minta jalan yang lurus, ya Allah. Very deep makna jalan lurus ni, siratal mustaqim ni. Sebab jalan yang lurus, jalan seperti mana? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalan-jalan orang yang kau telah berikan nikmat. Rasulullah, para nabi, para rasul, para ulama. Kita minta macam tu. Terima kasih. Terima kasih. Sehinggalah habis. Cik Mi, boleh Cik Mi Cantik Cik Mi. Perbanyakkan solat. Solat sunat. Solat wajib 5 waktu. Tak payah banyak lah. 5 waktu cukup. 5 kali satu hari. Jangan buat banyak pula. Jangan subuh buat 4. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ikhlas. Ikhlas kita. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Jika bukan sabar, kata aku ada batas tau. Sabar. Aku hilang sabar habis. Itu tak ikhlas lagi lah. Tak sabar lagi. InsyaAllah tu. Terima kasih Mi. Terima kasih. Sikit-sikit. Jangan tinggal lah. Jangan tinggal Mi. Teruskan. Biar syaitan menggoda. Fight. We fight. Syaitan cukup takut bila kita solat ni. Tapi syaitan cukup suka bila kita pergi disco, buat maksiat dan sebagainya. Kalau tinggal solat, lagi seronok dia. Lagi seronok. Kemudian kadang-kadang ada juga syaitan manusia. Kau ni, aku nak pergi solat kejap. Kau ni, solat. Allah. Dia menganjingkan kita. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Allahu Akbar.
Jangan jadi manusia macam tu. Barang siapa menghiasi dirinya di hadapan manusia dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ia telah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Belajar tenang kerana saya pernah menyesal terburu-buru. Orang ramai mengaku dia menyesal kerana terburu-buru. Kerana hati yang dilukai hanya kerana terobat oleh hati ikhlas dan berserah pada ilahi. Kecil hati, sakit hati, remuk hati, semuanya boleh terobat bila berikhlas. Bila ikhlas dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas seperti surah Al-Ikhlas. Ikhlas seperti surah Al-Ikhlas. Yang tidak ada ikhlas di dalamnya. Selama ikhlas masih terucap, itu bererti belum ikhlas, kerana ianya dia yang ikhlas, yang sentiasa berbuat tanpa pernah membuat keikhlasannya. Cantik ayat ni. Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Tak ada perkataan ikhlas pun dalam surah Ikhlas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada perkataan ikhlas, tak ada. Tapi itulah Allah itu esa. Allah itu qul huwallahu ahad. Kena ikhlas di itu. Ikhlas. Kau apa day kita hari ini? Sema-sema pagi bersama dengan tu. Dalam tajuk kita hari ini, ikhlas dalam beribadat. Okey, kita dah ikhlas beribadat. Solat 5 waktu okey. Solat sunat okey. Sekarang waktu duha. Cekta duha. Cekta waktu duha. Cekta. Solat Cik Mi, solat duha. Buat 2 paling kurang 4, 6, 8, 10, 12. Siapa yang buat 12, Allah akan sediakan sebuah istana emas di syurga, berlantaikan permata. Allahu Akbar. Teringin sangat nak tu. Siapa nak, buatlah setiap hari. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Fata Morgana. Fata Morgana ni dia nampak macam ada air tapi tak ada air. Ya, amalan solat amalan yang mulia. Amalan yang mula-mula dihisap benar sekali. Kalau lulus insya-Allah. Yang lain okey. Yang lain tu kalau kau buat, kalau kau tak buat tak okey juga. Kalau tak puasa, kau masuk syurga dengan solat. Tapi puasa itu kau kena juga. Kena juga kalau tak puasa kan. Tapi sebagai supporting. Supporting document. Okey, document yang pertama, agreement yang pertama disemak ialah agreement solat 5 waktu. Cukup tak? Agreement solat 5 waktu cukup tak? Ikhlas tak? Khusyuk tak? Tak lewat tak? Tak pernah tinggal tak? Akan dicek tu satu persatu. Tapi jika ada cacat celah dalam solat 5 waktu, maka Allah memerintahkan malaikat. Ya malaikat, you semak hamba ku itu, tengok solat sunat dia ada tak? Malaikat pun cek solat sunat kita. Oh ada. Cik Mi dia buat Qobliyah 4, Ba'diyah 4. Oh dia buat. Isa buat. Semua ada buat. Ya Allah, banyaknya solat sunat dia. Engkau ambil pahala sunat-sunat itu, kau tampal dekat solat wajib yang cacat celah itu. Kau tengok timbang macam mana. Allahu Akbar. Setelah dia ambil pahala solat sunat, maka solat wajib pun sempurna. Ya Allah, ya Rabbi. Amin. Alhamdulillah. Syurga. Itu penting solat sunat. Sebab solat sunat lah yang menampung solat. Bukan zikir, bukan puasa, bukan. Amalan lain tidak boleh menampung solat kecuali solat. Sebab itu solat-solat ni penting. Jangan pandang remeh. Ni 5 pun malah buat. Allahu Akbar. Solat itu penting. Solat itu penting. Dari sini. Solat paling penting sekali. Sebab solat, apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah ibadat selain daripada solat yang terbaik? Rasulullah kata solat sunat. Sebab solat sunat ni boleh menampung solat wajib. Macam tu. Ya, Saudia. Assalamualaikum. Selamat pagi tu. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Morning. Lulus solat. Lulus yang lain. Kalau solat wajib fail macam mana? Farmatur gana. Maka mesti ditampung dengan solat sunat. Sebab tu jangan tinggal solat sunat. Solat Qobliyah, Ba'diyah, solat tahajud, cantik tu. Solat duha, now is duha time. Solat duha, kena buat.
kena buat. Rugi tak buat. Nanti apabila solat wajib tak sempurna, adalah kan, tertinggal apa semua. Tiba-tiba menghadap Allah. Dan Allah cek solat sunat. Oi, banyak lompong ni solat sunat kau. Solat wajib kau. Mana solat sunat? Tak ada. Habislah kau. Habis. No, Liza. Assalamualaikum Tok Haji. Salam. Maaf. Maaf. Kelas hari ni. Maaf. Nah. Kau day kita hari ini, sembah-sembah hari ini ialah ikhlas dalam beribadat. Dalam solat 5 waktu tak kira ikhlas, tak kira susah, tak kira senang, tak kira sakit, solat wajib kena buat. Ada orang tak apa saya demam, tak payah solat lah. Mana boleh? Mana hukum ada? Mana ada? Tak ada. Sakit ke apa, ibadat yang tak boleh ditinggalkan selagi hidup kecuali mati. Atau gila. Orang gila atau mabuk. Itu saja yang boleh tinggal solat. Orang solat. Yang lain tak boleh. Tak boleh. Mesti kena solat. Solat ni kalau you tak boleh berdiri, solat ni diwajibkan berdiri kalau mampu. Kalau tak mampu, you duduk atas kursi. Kalau tak mampu duduk, you baring. Kalau tak mampu baring, you terlentang. Kalau tak mampu terlentang, you solat dengan mata, isyarat. Kalau tak boleh solat dengan isyarat mata, isyarat dengan hati. Kalau masih hidup lah. Tapi kalau dah hati pun tak boleh solat, berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padanya lah kita datang dan padanya lah kita kembali. Habis. Jadi solat kena buat. Khusyuk ke tak khusyuk ke, sibuk ke tak sibuk ke, sakit ke tak sakit ke. Cuma dia ada kaedah-kaedah dia. Kalau kita sakit di hospital, kita nak ambil air, nak ambil wuduk setiap kali solat. Mungkin kita rasa susah nak panggil misi ke apa kan. Jadi kita boleh jamak. Nak solat Zuhur jamak dengan asar. Tapi ada ulama kata, perlambatkan solat Zuhur. Katakanlah 5 minit lagi nak asar, baru solat Zuhur. Bila buat solat Zuhur, bila masuk waktu asar, terus buat asar pun boleh. Ada ulama kata dah kita uzur sangat, sekali ambil wuduk je, buat solat Zuhur dan jamak asar sebab kita sakit. Boleh. Sama juga kalau kita solat Maghrib, kemudian terus buat solat Isyak. Boleh, mudah kan? Mudah. Kalau musafir lagi senang. Dalam perjalanan kita boleh gabungkan. Kita perjalanan ni, sudah masuk waktu Zuhur, jom kita solat. Terus solat. Masjid ada, terus berhenti solat. On the way. Jadi kita boleh ringkaskan, iaitu qasar dia panggil. Qasar dan jamak. Qasar ni pendekkan, jamak ni cantumkan. Zuhur daripada 4 buat 2. Jamak dengan asar daripada 4 buat 2. Jadi 4 rakaat. Sudah 2 waktu. Tak ada sebab tak boleh buat, bro. Alhamdulillah. Berikanlah fi Raja Ramadan. Amin. InsyaAllah. Itulah cara dia. Kerana hati yang terlukai hanya diterobat dengan hati yang ikhlas. Ikhlas itu seperti surah Ikhlas. Tak ada perkataan ikhlas, tapi ikhlas. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh umat manusia dan tidak pula menilai ketampanan wajahnya, tetapi Allah melihat keikhlasan hatinya. Keikhlasan hati dia. Sambil dengar Tok Haji, sambil kopek ikan bilis. Jangan pula buang ambil kepala buang badan ikan bilis tu. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal yang baik yang telah dia lakukan kerana yakin Allah Maha melihat dan membalasnya dengan adil. Orang ikhlas dia tidak stres. Walaupun dia dibalas dengan tidak baik, dicemburui, dideki, diherdik, dan sebagainya. Orang ikhlas ni dia stres, dia relax. Dia cool dia. Itu seorang ikhlas. Muka dia senyum je. Tengok macam mana Rasulullah SAW dalam soal berdakwah. Untuk orang mempercayai hanya Allah yang perlu disembah. Bukan senang. Sebab dia orang duk sembah berhala. Berhala boleh nampak, Allah tak nampak. Dia kata macam-macam. Jangan cerita. Rasulullah bulan-bulan pun dia tak percaya. Macam-macam dia tak percaya. Tapi Rasulullah tetap meneruskan dakwah itu berterusan. Orang ikhlas, orang yang penyabar. Amin. Benarlah sekali. Allah menyukai orang yang sabar dan ikhlas. Innallaha ma'as-sabirin. Allah amat suka kepada orang yang sabar. Maka tersenyumlah di kala sedih. Tetap memaafkan saat kita kecewa.
Senyumlah dikala sedih. Ikhlas. Nah, ikhlas. Itulah kita kena ikhlas. Dalam soal kita beribadat, ada juga dalam soal beribadat ini bukan saja dalam soal ibadat solat, puasa, zakat, naik haji, sedekah. Bekerja juga satu ibadah. Satu ibadah bekerja. Kerana bekerja adalah diwajibkan kita. Terutama orang yang ada tanggungan. Ada tanggungan. Orang yang sabar, Allah sayang. Amin. Allah sayang kepada orang yang sabar. Ada tanggungan. Jadi kita pergi bekerja. Bekerja itu kita kena ada kaedah dia. Iaitu aku pergi bekerja hari ini kerana Allah Ta'ala untuk mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Itu mencari rezeki yang halal. Jadi kita mana sepanjang yang kita kerja itu kita mendapat pahala. Tapi janganlah pula kerja tu menipu. Tak boleh. Kerja tak boleh. Tidak overtime, buat jadi overtime tak boleh. Tak boleh. Kerja kena betul. Jangan pernah terpaksa untuk berbuat kebaikan. Sebab kebaikan itu perlu ikhlas. Beri sedikit ikhlas, maka Allah akan membalas dengan berlipat kali ganda kebahagiaannya. Sebab itu sedekah dia bergantung kepada nilai keikhlasan. Semakin tinggi nilai kita ikhlas, maka semakin tinggi pahala kita dapat. Dia tak sama dengan solat. Solat ni kau ikhlas ke tak ikhlas ke kena buat. Sebab itu wajib. Sedekah tidak wajib. Tetapi apabila nilai ikhlas kau tu, maka pahalanya. Walaupun kau letak RM1 kau dapat RM70,000. Walaupun kau letak RM10,000 tapi kau hanya dapat RM20,000. Sikit je. Sebab apa? Tak ikhlas nak tunjuk kat orang. Kebaikan lahir dari hati. Amin. Assalamualaikum. Tu. Apa khabar? Hishim. Azmi. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menjenguk Atuk Cook of the Day bersama dengan itu ini. Beribadah itu adalah kena ikhlas. Tak ikhlas kena buat juga. Jangan tak buat. Paksa diri. Dia dari segi kita kena membiasakan sesuatu. Membiasakan. Macam kita kata kalau pukul 8 pagi biasa makan roti canai. Every day, every morning. Jadi kita pukul 8 nak makan roti, pukul 8 nak makan. Itu dah biasa macam tu lah. Jadi kalau pukul 1:05 Zuhur. Jadi kita dah biasa dah 1:05 Zuhur. Itu waktu solat kan. Sama juga kalau kita biasa bangun tahajud, pukul 4 bangun tahajud. Pukul 4, 4:30 dah bangun dah. Tak payah pakai jam-jam loceng, tak payah. Dia bangun sendiri. Dan terlugut. Sebab kita dah biasa dah. Behavior kita, badan kita ini, kita boleh bentuk dengan jadual apa yang kita nak. Apa kita nak. Tak semesti lunch itu tengah hari. Tak semesti makan tengah hari tak semesti. Ada orang brunch. Ada orang tak ambil breakfast pun. Boleh. Ada orang apabila puasa dia ambil sahur. Apabila sahur dengan maghrib dia tak ambil lunch. Bermakna kita boleh membentuk, mendidik badan kita ini. Daripada early breakfast dipanggilkan sahur. Kemudian early dinner iaitu maghrib. Maghrib ni early dinner. Iaitu cantik itu. Sebab itu orang yang puasa badannya sihat. Sebab dia dididik behavior dia tu. Dia semula jadi dalam badan dia itu. Early breakfast, early dinner. Dia skip lunch. Itulah puasa. Puasa. Jadi rugi. Tak puasa. Aku tak puasa ni. InsyaAllah lah. Kita gantilah. Puasa sunat pun kena ganti juga. Kena cari. Jadi nilai sedekah itu penting. Nilai sedekah bukan amountnya. Ini kita kena faham nilai sedekah ni bukan jumlahnya tetapi keikhlasannya. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak buat tu? Mungkin ada orang soalan, ada orang tanya juga. Macam mana nak ikhlas sedekah tu? Ikhlas sedekah ni macam tu kata tadi, kita kena mendidik supaya ada behavior. Kita buat satu matlamat. Setiap hari aku nak sedekah RM1 je. RM1 je. Setiap hari. But every day never miss. Ini yang Rasulullah suka. Rasulullah kata beribadatlah walaupun sedikit tetapi mesti sentiasa buat. Persistent and consistent. Sentiasa konsisten. Jadi kita jumpa saja masjid RM1. Pantang jumpa masjid RM1. Amalkan. Tengok abang kita buat kereta. Baba berhenti kejap, dia pergi masjid. Dia pergi bilik air ke? Alah kejap je. Masuk masjid, masukkan RM1. RM1 je, jangan lebih. So kita didikkan kita didikkan diri kita supaya lihat masjid nak sedekah.
Ataupun kalau hari itu tak sedekah, tak jumpa masjid, cari budak-budak lah tepi jalan tu. Orang tua ke apa, bagi RM1. Budak tu kata RM1 je pakcik. Tak apalah, RM1 je lah. Macam tu. Sebab apa? Nak mendidik. Itu, mendidik diri kita. $1 a day. $1 a day can change the world. Percaya cakap tu. $1 a day you can change the world. Your world, especially your world. You can change the world with the $1 sedekah every day. Never miss. Never miss. Coba. Siapa boleh buat, boleh buat. Kalau tak nak tunggu hari Jumaat, lambat. Hari Jumaat buat juga. Untuk orang lelaki hari Jumaat, pergi masjid. Tapi lambat. Buat every day. Sebab itu kalau boleh dalam 5 waktu tu, kalau tak mampu, yang cantiknya pergi solat 5 waktu berjemaah di masjid. Kalau tak mampu, paling kurang 1 waktu, paling kurang every day, paling kurang. Kalau tak boleh subuh, zuhur. Tak boleh zuhur, asar. Tak boleh asar, maghrib. Orang lelaki. Tak boleh maghrib, isyak. Tak boleh isyak, my God, tidur lah. Tak boleh, kena boleh. Boleh. Dan bila pergi masjid, $1. RM1. RM1. Buat RM1. RM1. Sedekah yang ikhlas RM1 every day. Jangan banyak. Kau nak bagi banyak, bagilah, tapi bagi RM1. Never miss. Yang penting never miss. Kita nak mendidik diri kita. Itu kaedah sedekah. Kaedah sedekah. Coba. Bekerja keras adalah bahagian fizik kita. Bekerja cerdas adalah bahagian otak kita. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bahagian hati kita. Apabila kita bekerja kuat, itu fizikal kita, sadar kita. Tapi kalau bijak berfikir, itu pekerjaan otak kita. Kita guna otak. Tapi kalau ikhlas, itu pekerjaan hati. Hati akan tahu sejauh mana kita ikhlas atau tidak. Ya Zainab, saya ada tabung sendiri tu untuk sedekah subuh. Lepas tu saya sedekah kepada kanak-kanak. Cantik. Itu juga boleh. Never miss. Sedekah never miss. Never miss. Kalau boleh pelbagaikan tempat memberi sedekah itu. Sedekah. Ada kala masjid, ada kanak-kanak, kadang-kadang orang miskin, kadang-kadang letak di kedai. Zainab letak di kedai. Letak di kedai tu macam mana? Pergi beli kedai, ini RM50. Kalau ada orang kampung yang datang, dia ada anak 4, beli nasi 1 bungkus je. Contoh macam tu. Gunakan duit saya ini. Itu juga boleh. Itu lebih afdal. Sebab Rasulullah kata, sedekah yang paling afdal ialah bagi orang makan, bagi orang minum. Ziarah orang sakit sedekah. Ziarah orang sakit sedekah. Amin. Boleh. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Fira, apa khabar? Fira, belajar sedekah $1 a day. Never miss. $1 a day. Macam cara Zainab tu, dia buat tabung cantik. Jadi tak payah bergerak banyak lah. Sekali dia pergi je. Betul tu. Saya ada buat macam tu. Cantik. Buat di kampung, cari kedai-kedai. Atau kalau di mana ni, cari kedai-kedai mamak di tepi-tepi tu, warung-warung. You letak situ. Ini RM50. Siapa datang makan roti canai, you bagi free. Orang yang kau tengok yang tak mampu lah. Tuk sihat. Alhamdulillah. Thank you Fira. Thank you. Tuk doakan Fira juga sihat. Jadi itu cara-cara kaedah kita. Dan kalau boleh, masa kita bagi RM1 tu, kita boleh niat. Apa tujuan kita? Boleh. Aku niat bagi RM1 ini, ya Allah, kerana aku sedekah ini, supaya anak-anak aku sehat, supaya anak-anak aku rajin solat, supaya anak-anak, kalau ada anak lah, kalau belum anak, kalau Fira ni belum ada suami, supaya dapat suami yang baik. Macam tu. Boleh niat, boleh. Supaya penyakit mak aku sehat, penyakit mak angkat aku sehat, supaya saya sehat. Boleh. Cantik tu. Tapi kita konsistenkan derma kita. Konsistenkan dari segi sedekah kita. Jadi tajuk kita hari ini, pasal dirilah dengan solat. Solat kena ikhlas. Penat sikit otak kongsi raya ni. Penat sikit otak kongsi raya. Kenapa pula penat Fira? Tak payah penat. Orang lain semua happy. Raya-raya ni happy. Happy. Berapa mulia jiwa yang sabar dan ikhlas, yang meyakini akan datangnya kebahagiaan pemberian Tuhan. Fizikal jiwa kita yang ikhlas, kita yakin dengan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Liza, baru ni saudara datang 3 buah kereta.
Saya masak macam-macam sambil kita sedekahkan makanan. Amin. Cantik sungguh. Teruskan. Semoga malaikat rahmat memberi rahmat, menyampaikan rahmat. Itu penting. Gigi. Assalamualaikum Gigi. Waalaikumsalam. Tu. Dengan gen duha. Ya, gen duha. Solat duha hari ini. Tidaklah ikhlas itu dibolehi kecuali memelihara saat akan beramal, ketika beramal dan sesudah beramal. Yalah, kena pergi Penang, pergi Melaka and KL. Fira, kena pergi. Kena pergilah Penang, Melaka, KL. Kalau sempat lah, tak sempat tak apa. Sekarang boleh halu-halu je. boleh apa, video call. Sabar itu pahit. Dan jujur itu juga pahit. Tetapi ikhlas yang paling pahit. Sedap ayat tu. Sedap. Ya, Fiz. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Fiz, apa khabar Fiz? Apa khabar Fiz? Tajuk kita pagi ni, ikhlas dalam beribadat. Kalau solat 5 waktu wajib kena buat. Tok Ram. Assalamualaikum. Selamat pagi tu. Selamat pagi. Morning. Waalaikumsalam. Morning Tok Ram. Apa khabar Tok Ram? Quote of the day hari ini, sema-sema pagi dengan Tok rakan-rakan kita. Kita solat, jangan tak solat. Ikhlas, kata ikhlas tu. Ikhlas. Sabar itu pahit, jujur itu pahit, dan ikhlas itu paling pahit. Namun semuanya pahit menyembuhkan segala penyakit. Sebab pahit itulah obat. Pahit itulah obat. Safira ziarah Aman Kong Fira tu. Kong. Okey, kita belum lagi membaca surah Al-Fatihah. Deman sesemua hari ni tu, Fiz. Deman sesemua. Correction lah tu. Tok Mak, Alhamdulillah sihat tu. Terima kasih. Okey, kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan keluarga dan sahabat baginda, dan juga kepada semua rasul-rasul, para nabi-nabi, dan kepada Tuki kita, Nabi Adam AS, kepada kedua ibu bapa kita. Semoga Allah sampaikan pahala yang kita baca ini pada kedua ibu bapa kita, anak-anak, suami atau isteri, cucu-cucu, menantu, semua rakan, sahabat, jiran-jiran, rakan-rakan quote of the day yang bersama dengan kita atau yang tidak bersama kita atau yang pernah bersama dengan kita, dan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita akan baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah akan disampaikan kepada orang yang kita niatkan tadi. Ya Fira, ziarah nenek and atuk Fira. Okey, bagus tu. Di KL. Love KL, ya. Yeah. Tajuk kita hari ini, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas yang sebenarnya merupakan sebuah bentuk ibadah yang hanya biasa dirasakan oleh hati, dan tidak dapat dilihat dengan mata. Allah tidak dapat dirasa dengan anggota lain. Itulah ikhlas. Ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas. Bukannya hanya sekadar baik. Orang baik belum tentu ikhlas. Belum tentu. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas, insya-Allah sudah pasti baik. Orang ikhlas, insya-Allah sudah pasti baik. Terima kasih. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Kita sembang mengenai tajuk kita, iaitu ikhlas. Ikhlas. Jangan tak ikhlas. Ikhlas beribadat. Mesti ikhlas. Tak ikhlas tu, tak ikhlas pun kena ibadat juga. Tak boleh tak ikhlas. Kena ikhlas. Kena ikhlas. Kok mana pun kena ikhlas juga. Kena ikhlas. Paksa diri ikhlas. Kena paksa diri. Tak paksa tak boleh. Solat mesti kena buat. Tak solat rugi besar. Solat rugi besar. Ikhlas. InsyaAllah tu. InsyaAllah Fira, ya. Okey, di awal tadi kita sudah membuat perbincangan sedikit mengenai keikhlasan. Keikhlasan dalam beribadah. Tapi apabila solat wajib, mesti kena buat. Ingat tu, Fira, kalau tak uzur, kena buat.
Okey, kita perkara yang kedua ialah khusyuk dalam solat. Ada Cik Mi tanya tadi pada khusyuk dalam solat, dia mesti bermula dengan sebelum solat lagi. Kena ready. Ready dengan wuduk yang sempurna apa semualah. Ada semua dan jaga kita lebih awal. Okey, kalau kita pergi kepada sedekah tadi, sedekah itu konsisten. Sedekah $1 a day. Ada orang tadi Zainab kata dia buat tabung subuh. Boleh. Subuh ke Zuhur ke boleh, sama je. Tak semesti subuh, Zuhur pun boleh. Asalkan tabung kemudian sedekahkan kepada masjid. Sebab kadang-kadang nak pergi susah kan orang perempuan. Tapi orang lelaki tak apa. Dia boleh pergi RM1 satu hari. Istiqamah itu berat. Yang ringannya istirahat. Istiqamah nak buat sentiasa solat ni berat istiqamah. Tapi yang ringannya rehat. Istirahat. Allahu Akbar. Rehat ni tak buat apa. Syaitan paling suka orang rehat. Wah, rehat. Sehingga kerusi, ada kerusi malas. Duduk atas kerusi tu jadi malas terus. Syaitan sukalah macam tu. Syaitan sukalah. Jadi teruslah berlari, teruslah berjalan, teruslah merangkak. Kerana setiap usaha kita, Allah selalu melihatnya. Merangkak. Kalau sesiapa yang tahu berapa besar pahala solat isyak dan subuh, maka walaupun merangkak pun dia akan pergi ke masjid. Oh, itu hebat semua tu. Siapa yang boleh solat subuh di masjid, dia merupakan orang yang paling hero, orang yang paling hebat, perkasa. Ialah orang yang berjaya solat jemaah di masjid dengan takbir yang pertama daripada iman. Hebat. Kalau nak jadi kuat, nak jadi hebat, cuba paksa diri pergi solat subuh di masjid. Kalau bermula solat subuh masjid di awal pagi, insya-Allah solat-solat yang lain senang, ringan. Sama ada solat 5 waktu ataupun solat-solat sunat yang lain. Jadi bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Tapi aku ingin menjadi lebih baik dari diriku sendiri. Kita fight with ourselves. Yesterday. Sebab itulah orang yang hari semalam dengan hari ini sama saja. Apabila sama itu rugi. Semalam dengan hari ini lebih baik. Hari ini kena lebih baik. You have to fight. Sebab apa? Semalam dengan hari ini kalau sama rugi. Sebab apa? Siapa boleh jawab? Apa yang dilakukan semalam dengan hari ini sama saja. Maka dia adalah orang yang rugi. Sebab apa? Di mana ruginya? Di umurnya. Semalam umur 80. Hari ini 81 hari. Umurnya dia rugi. Umur tu dia rugi. Jadi sebab itulah kalau sama rugi. Mesti ada up sikit. Up sikit. Mesti up sikit. Aku percaya takdir Allah mestilah yang terbaik untukku. Dan untukmu juga. Untuk siapa pun. Sebab tak ada perubahan. Sebab tak ada perubahan. Sama saja. Sama saja. Kena buat hiyah. Kena buat hidayah. Kena kuat. Kena kuat. Kena kuat. Memang kena kuat lah. Kena kuat. Di sebalik kata istiqamah, ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak dan doa yang tidak pernah berhenti. Doa yang tidak pernah berhenti itu penting. Doa ini adalah satu senjata yang kuat pada kita. Doa itu ibadat tau. Doa. Sebab itu Sayyidina Umar kata, aku tak kisah kalau doa aku tidak dimakbulkan oleh Allah. Aku tak kisah. Tapi aku takut apabila Allah tak bagi hidayah untuk aku berdoa. Sebab doa itu ibadah. Jadi kalau doa pun tidak, macam mana Allah nak makbulkan doa kita? Doa pun tidak. Tapi Sayyidina Umar kata, aku cukup takut kalau Allah tidak beri hidayah padaku untuk sentiasa berdoa. Berdoa bukan 5 kali, bukan 50 kali, bukan. Betul? Bila-bila, anytime. Berdoa kena banyak kali, minta. Allah ni Maha Pemurah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan penyayang. Bayangkan kalau manusia itu pemurah dan penyayang, kau minta apa pun dia bagi. Dia sayang. Kau buat jahat macam mana pun dia tetap sayang kau. Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah walaupun orang tak solat, dia tetap bagi rezeki. Walaupun dia tak solat, tetap bagi naik pangkat. Walaupun tak solat, dia tetap kaya raya. Sebab Allah ni pemurah. Dia give. You tengoklah orang kafir semua dapat. Orang kafir apa saja dapat dia. Sebab Allah ni pemurah. Tapi Allah tak sayang dia. Allah sayang kita. Syukur sangat tu. Syukur. Terima kasih. Hijrah. Dek, calai sikit dek. Calai kau sendiri.
Tak ingat nak ambil air. Syukur sangat tu. Ya. Jadi tajuk kita hari ini, quote of the day kita hari ini ialah ikhlas dalam beribadah. Ibadah ni banyak. Buat baik pada orang pun ibadah. Doa pun ibadah. Sedekah ibadah. Selain daripada perkara yang wajib tadilah. Ibadah ni terlampau luas, terlalu besar. Bismillah. Minum air dulu. Tetaplah istiqamah. Pasti akan indah pada istiqamah ni sentiasa konsisten. Kena istiqamah. Lawan. Jangan tak lawan. Rugi bagi orang yang tak lawan. Kena lawan. Jangan asal berubah, tapi perhatikan juga arahnya. Arah perubahan yang baik adalah menuju ke jalan yang lebih baik. Jangan saja buat perubahan, tapi perubahan ke arah mana? Itu juga kena ambil kira. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kau nak minta jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Itu Piramli. Aku dah penat batuk-batuk. Itu Piramli punya hal. Tapi kita nak jalan yang lurus, jalan yang diredai oleh Allah SWT. Jalan orang yang pernah Allah beri nikmat kepada rasul-rasul, para nabi-nabi. Salam. Semalam rezeki datang dekat saya. Adik yang kerja kapal kirim duit kat saya. Alhamdulillah. Itu rezeki datang tiba-tiba. Itu rezeki yang tiba-tiba orang panggil. Izzah, kalau boleh rezeki tu sebahagiannya sedekah. Sedekah. Sebab dia dalam rezeki yang kita terima ada hak orang lain. Maka kita ikhlas, kita sedekah juga kepada orang lain. Sedekah mak bapak ke, adik-beradik ke, sedekah suami ke, boleh. Boleh. Dan sedekah di masjid ke, boleh, macam-macam, boleh. Boleh. Dalam kita berubah, mesti berubah ke arah lebih baik. Ada orang kadang-kadang dia selalu pergi masjid, tapi setelah tu berubah tak pergi masjid. Allah kesian dia. Ada orang selalu datang majlis ilmu, datang mendengar sikit sebanyak, bersemangat apa semua, tapi berubah lepas tu tak kisah majlis ilmu, tak kisah. Allahu akbar. Ada jadi sibuk semua, sibuk dengan dunia, sibuk. Sedangkan datang majlis ilmu ini dapat pahala, mendengar satu perkataan dapat pahala, mengamalkan satu penerangan yang kita dapat pahala, dan melakukan satu ibadah yang diberi tunjuk ajar dapat pahala. Banyak tu pahala, banyak. Jangan tinggal majlis ilmu. Tak semestinya atuk ni. Kalau atuk ni setiap pagi mungkin susah kan. Carilah tempat-tempat yang lain, sentiasa hadir majlis ilmu. Atuk ni hanya menyampai je perkara yang baik. Ingin menyampai perkara yang baik. Apa yang penting kepada kita ialah kita nak menyampai yang baik. Sebab tu apabila sahabat tanya Rasulullah, siapakah orang baik? Orang baik ialah orang yang membuat baik kepada orang lain, menyampaikan perkara yang baik. Itu tugas kita. Ya, selalu sedekah kat masjid, sedekah belanja makan satu family, cantik. Amalkan, insya-Allah. Insya-Allah, Allah telah janji orang yang banyak bersedekah hidupnya akan aman damai. Bukan kaya, dan mungkin juga kaya, tapi pasti happy semua. Kurang ujian yang berat-berat. Itu penting. Kebahagiaan boleh dibeli dengan, bukan boleh dibeli dengan wang ringgit, tapi kebahagiaan boleh dibeli dengan sedekah. Sebab tu orang kata, apabila kau menyimpan duit kau, berarti duit itu akan habis. Tapi apabila kau bersedekah, duit kau akan bertambah. Itu penting kepada kita. Jadi dalam kita berubah, mesti berubah ke arah yang lebih baik. Itu penting. Jangan berubah. Sebelum masa susah macam-macam berdoa, ya Allah berilah rezeki. Apabila bagi rezeki berubah daripada kaki masjid kepada kaki bukan masjid. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Berat hidup ni. Oh, patut pun bertanggung ikan bilik. Wow, dia ni. Oi, menyeksakan. Biar hijrah dulu, istiqamah kemudian. Oh, ni cantik ayat ni. Hijrah itu berubah dulu. Istiqamah ini konsisten, istiqamah buat. Hijrah itu apa? Buat dulu solat sunat, buat dulu. Kemudian istiqamah, teruskan sentiasa buat. Cantik ayat ni. Cantik. Hijrah dulu baru istiqamah.
Istiqamah. Jadi orang baik dulu. Kemudian kekalkan sentiasa baik. Itu yang kita nak. Itu kita nak. Nak kekal. Kadang-kadang ada orang kata, untuk mencapai sekali kejayaan itu mudah. Tapi untuk mengekalkan sentiasa berjaya itu susah. Untuk mengekalkan sentiasa berjaya itu susah. Tapi kena buat. Untuk menjadi sekali baik mudah. Tapi untuk sentiasa baik itu susah. Tapi kena buat. Kena istiqamah di situ. Istiqamah. Istiqamah. Istiqamah di situ. Kena buat. Kena buat. Ya, kamu jangan lupa subscribe YouTube Atuk. Ya, kamu. Salam tu. Sahabat Tuhan Mendung dari Marymount, Singapore. Ya, kamu. Kamu. Saya tak kaya tapi cukuplah dengan hidup sederhana. Amin. Tok hari ini satu rejab kita sama berdoa. Waktumu saja. Amin. Cantik kamu. Terima kasih atas ingatan. Hari-hari setiap hari hari baik kamu. Atuk pegang konsep tu sebab semua hari adalah hari yang diberi oleh Allah SWT. Apa sahaja pemberian Allah mesti baik. Mesti baik. Itu kita kena kuat tu. Kena yakin tu. Tak ada bezanya hari-hari lain kecuali hari yang ditentukan oleh Allah. Hari Jumaat itu hari baik. Itu boleh. Hari Arafah itu hari baik. Itu boleh. Itu boleh. Nampak kena bertiawak dah hari ni. Jadi diri sendiri memang baik, tapi berubah menjadi lebih baik. Istiqamah dulu. Istiqamah, berfikir positif dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Ini juga satu perkara yang kita harus perbaiki dalam diri kita. Berfikiran positif, berdoa. Saya dah doa tu, tak dapat apa-apa pun, Allahu Akbar. Jangan menafikan nikmat Allah beri. Kau bangun pagi, kau hirup udara free je. Bukan kena bayar pun. Ramai orang hirup udara kena bayar tau. You tengok di hospital pakai ni. Itu kena bayar tu. It's not free. It's not free. Tapi Allah bagi free je. Pakai hidung kita. Macam tu je. Macam tu je. Jadi cukuplah untuk hari ini. Untuk kita sembang-sembang hari ini, quote of the day kita sembang pagi bersama dengan Atuk. Jangan lupa solat sunat duha bagi rakan-rakan sahabat yang mendengar, dan ramai rakan-rakan sahabat kita yang belum subscribe Atuk punya YouTube. Mendengar ramai, tapi tolong subscribe YouTube Atuk dan juga follow TikTok ni. Ramai yang tak follow. Tengok dah, sebab mungkin tak dapat notification, tak dapat FYP. InsyaAllah Atuk siap pagi. Atuk akan ke udara InsyaAllah siap pagi. Tapi masa itu agak beza sikit lah, mengikut ke lapangan. Tok tunjuk sikit nenek masak lauk kat dapur. Fiz, mana boleh tunjuk nenek. Nenek mahal tau. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Kau ni macam-macam. Jadi itulah. Minta rakan-rakan, makan-rakan supaya subscribe Atuk punya YouTube. Dan masa ke lapangan, bagi orang yang tak sempat nak masuk, bagi tahulah sesiapa pun, Fiz ke siapa ke, Faiz ke, yang tak sempat masuk setiap pagi, bolehlah cari tajuk-tajuk dalam YouTube. Boleh dah dengar. Ada yang 2 minit pun ada, yang panjang 1 jam pun ada. Jadi yang ni Atuk upload, Atuk upload dalam YouTube. Bagi orang tak sempat hari ni, boleh dia tengok YouTube. Carilah. Carilah. Jadi insyaAllah Atuk akan bekalkan dengan perkara-perkara yang baik. Itu matlamat Atuk. Atuk bukan ustaz, bukan motivator, bukan. Atuk hanya ingin menyampaikan sesuatu yang baik yang boleh dijadikan panduan, pedoman dan pengejaran kepada anda semua. Cukuplah untuk hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.